UMNO tidak berubah dan tidak mahu berubah. Zahid ini tidak mahu berubah yang memang sama sekali tidak boleh dipercayai. Mereka yang tak keluar mengundi tidak mempunyai tanggungjawab moral untuk pergi mengkritik kerajaan apabila kerajaan membuat keputusan. Jangan akhirnya UMNO Barisan Nasional kembali memerintah di Putrajaya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam episod seterusnya untuk Berani Jawab pada minggu ini. Dan minggu ini kita bertemu dengan tetamu yang istimewa, Ketua Pejuang Muda Malaysia, Dr. Abu Hafiz bersama kita. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sudi bersama kita dalam Berani Jawab pada minggu ini. Sebenarnya sejak bila Dr. mula aktif dalam dunia politik, Dr.? Saya kira aktif secara dunia politik secara umumnya adalah lama sudah, kerana kita memberikan komentar, memberikan pandangan di media sosial. Tetapi masuk dalam parti politik kepartian. Kepartian itu beberapa bulan sebelum daripada PRU ke-14, sekitar awal 2018 begitu, saya menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, dan sehinggalah akhirnya dipecat selepas langkah syaratan dan kemudian menyertai Parti Pejuang Tanah Air. Baik. Kalau kita lihat Dr. Abu Hafiz, ramai rakyat Malaysia mengenali Dr. Abu Hafiz sebagai figura politik tanah air, tetapi pada masa yang sama ada mengatakan bahawa kenapa daripada seorang ahli akademik yang dikenali sebagai ahli akademik yang cukup dihormati, yang cukup berkaliber di Malaysia, tetapi juga memilih untuk aktif dalam politik kepartian seperti ini. Mungkin doktor boleh menyatakan sebab-sebab mengapa doktor berjuang dalam politik kepartian. Pertama, saya kira mungkin kerana minat saya. Saya menulis PhD saya dalam Islamic Political Thought, pemikiran politik Islam, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kerana saya lihat mungkin ada ruang yang saya ingin cuba. Kita mengkritik daripada luar, dan jujurnya kita perlu berada di dalam bagi merubah sistem, dan ternyata ianya bukan mudah. Ia sangat-sangat mencabar, sama ada sebagai sebuah parti politik ataupun pernah kita bersama dalam kerajaan selama 22 bulan, dan maka ia lebih mencerahkan diri saya bahawa ada banyak halangan-halangan yang dahulu kita rasakan bahawa benda itu enteng, tetapi ia benar-benar wujud, dan ia perlu memerlukan kepada political will, semangat muda, kejujuran yang keluar daripada amalan politik lama. Baik. GTA yang diumumkan oleh Tun Mahathir baru-baru ini, ramai yang bertanya kenapa pejuang dikatakan sanggup bersama dengan tidak menafikan bahawa GTA untuk memerangi rasuah, korupsi dan sebagainya, tapi kenapa tidak bersama dengan gabungan PH? Kenapa mesti ada GTA ataupun satu pertubuhan yang baru, gagasan yang baru, tetapi dikatakan bahawa konsepnya lebih kurang sama dengan dia? Kenapa tidak bersatu dengan PH saja, ataupun kenapa tidak bergabung dengan mana-mana yang sudah pun established? Kenapa mesti GTA berdiri sendiri, tuan? Saya kira perkara yang paling jelas di sini adalah walaupun dikatakan adanya kemah besar dahulu tidak ada pertemuan perbincangan secara rasmi. Yang itu saya boleh pastikan melalui confirmation dengan pimpinan-pimpinan saya di dalam parti. Dikatakan nak berjumpa dan sebagainya, tapi itu tidak berlaku. Maka kalau sekadar semua orang bercakap di luar tetapi tidak ada pertemuan secara rasmi, secara serius, secara jujur, maka itu yang tidak membawa kepada mana-mana ataupun apa-apa progres. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah daripada banyak ucapan pimpinan-pimpinan utama itu tidak boleh untuk menerima pejuang dengan mudah. Bahkan ada serangan, bahkan ada yang menyatakan bahawa ia bersifat perkauman, kan. Jadi kita memang tak akan mahu dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Pertama kerana parti yang korup, yang kedua parti yang khianat terhadap kami sendiri. Kami dipecat daripada parti, dan mungkin yang paling dekat itulah Pakatan Harapan. Namun situasinya begitu, walaupun saya secara peribadi melihat bahawa United Opposition itu adalah yang terbaik, tetapi bila ruang itu tidak dibuka dengan lebih luas, maka kami perlu berfikir apakah option yang lain dan option yang terbaik bagi kami. Maka optionnya adalah Gerakan Tanah Air ataupun GTA. Baik. Dan GTA ini kenapa ditubuhkan apabila ingin menfokuskan terhadap isu-isu orang Melayu. Orang kata, kenapa tak bercakap tentang Malaysia secara keseluruhan? Kita tak boleh nak naif.
Kita jangan sama sekali naif bahawa seakan-akan parti politik ataupun environment, atmosfer bagi politik Malaysia ini macam lebih terbuka ataupun seperti di US ataupun di UK. Walaupun begitu, kita tengok di US dan UK juga politik identiti makin menebal. Di Indonesia juga makin menebal. Walaupun penggunaan bahasanya yang sama, sistem persekolahannya adalah sama, politik identiti itu makin menebal, dan itu juga berlaku di Malaysia. Dalam keadaan kami ingin masuk dalam pilihan raya, kami ingin menang, dan bagaimana kami ingin menang, kami kena pastikan bahawa segmen terbesar, segmen yang terkuat orang Melayu itu perlu untuk kita rebut sama dan yakinkan mereka. Dan saya ingin berikan ingatan dan juga ingin menggarisbawahkan di sini bahawa gerakan tanah air bukan untuk melawan mana-mana bangsa. Kalau orang tuduh gerakan tanah air adalah perkauman yang sempit, tak. Kami ditubuhkan bagi melawan Melayu jahat. Bagi melawan Melayu jahat. Kalau kami rasis, kalau kami perkauman yang melampau, kami akan sokong Zahid Hamidi, kami akan sokong Mahyudin Yassin, kami akan sokong Najib Tun Razak. Tetapi masalah sekarang, saudara Zawazi akan tengok pada Sabtu yang lalu bagaimana UMNO buat satu perhimpunan menyokong penjenayah, menjulang penjenayah. Itu adalah sekumpulan segmen orang Melayu. Bayangkan betapa berat dan betapa rosaknya moral compass bagi orang Melayu itu sendiri. Orang yang telah pun jelas mencuri, masuk dalam akaun sendiri, belanjakan untuk bini sendiri, bukanlah harga murah-murah, tiba-tiba diangkat, dijulang bagaikan orang yang tidak bersalah. Dia mengaku benda tu, tapi orang Melayu itu sendiri yang mempertahankan, menjulang. Dan ini, tolonglah janganlah kita jadi naif bahawa kalau orang bukan Melayu bercakap, menegur kepada orang Melayu, itu dengan mudah mereka akan jadikan isu perkauman. Biarkan kami GTA yang ingin melawan watak-watak Melayu yang ada dalam UMNO, dalam PPBM, dalam PAS itu head to head dengan mereka. Mereka nak gunakan agama, kami boleh jawab dengan laras agama. Mereka ingin gunakan laras bahasa bangsa, kami akan gunakan laras bahasa bangsa. Dan kerana kami ingin melawan orang-orang Melayu yang jahat dalam UMNO, dalam PAS, dalam PPBM. So, naratif kami adalah Melayu baik melawan Melayu jahat, Melayu baik lawan Melayu korup. Itu yang GTA ingin bawa. Baik, terima kasih Doktor. Baik, kalau kita lihat boleh GTN berdasarkan perjuangan yang Doktor katakan tadi, memang sangat bagus kalau dilihat dalam satu konteks yang lurus dan holistik. Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahawa kenapa GTA ini diwujudkan dengan membarisi tidak dinafikan Tun Mahathir, saya tidak masukkan Tun Mahathir, okey, tetapi dibarisi oleh kebanyakan pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang kurang berjaya jika dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai karisma ataupun lebih mempunyai nama yang berjaya dalam dunia politik. Pandangan Doktor bagaimana? Apabila kita ingin mendapatkan kekuatan, mengumpulkan kekuatan, dalam keadaan kami pun menyedari bahawa kami parti politik yang baru. Baik. Kami juga memerlukan masa, kerana kita tak tahu ni bila masa parlimen boleh dibubarkan. Dalam jangka masa 6 bulan, dalam jangka masa 3 bulan ia boleh untuk dilaksanakan pilihan raya. Boleh jadi bubar hari ini, lagi seminggu pilihan raya. Kami juga tidak boleh terlalu berlagak diva. Jangan boleh terlalu untuk memilih-milih. Kalau kami ingin memilih, kami boleh membuat pilihan. Namun adakah ia cocok dengan apa yang kami mahu, dan mereka yang kami pilih itu cocok, merasa cocok dengan apa perjuangan kami. Jadi mungkin mereka tidak berjaya dalam sejarah politik mereka. Namun kami juga ada mungkin kekurangan daripada segmen yang mereka ada. Mereka komplimen ataupun mereka menyempurnakan, memenuhi kekurangan kami, dan kami memberikan juga bantuan kepada mereka dalam beberapa segmen. Dan kita juga boleh patut untuk rendah dirilah dalam masalah ini. Baik. Sebelum daripada PRU 14, Pakatan Pembangkang tidak pernah untuk berjaya mengambil Putrajaya. Kerana semua mereka kita tahu bahawa persentase kesokongan orang Melayu itu yang diberikan kepada Pakatan Harapan pada 2018 mencapai kepada 25%. Ia bukan sekadar jasa Dr. Mahathir.
beliau ada sumbangan. Parti-parti dalam Pakatan Harapan ketika itu ada sumbangan. Semua orang ada sumbangan. Namun ketika mana cubaan untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional semenjak daripada 1999 hingga 2013 gagal, dan kita berkongsi satu poin perjuangan yang sama, meningkatnya sokongan orang Melayu, dan itulah yang menyebabkan UMNO Barisan Nasional tumbang. Jadi kami ingin dapatkan segmen tersebut. Dan adakah kami langsung menutup ruang perbincangan? Saya kira itu adalah urusan dan juga keputusan pimpinan dalam Majlis Presiden GTA Gerakan Tanah Air. Namun untuk orang nak bercakap, untuk orang nak berbincang, saya fikir mungkin boleh dengar. Namun adakah dengan syarat, adakah mana-mana pihak memahami apa yang ingin kami bawakan, menghormatinya, dan yang paling penting janganlah mencetuskan isu agama dan bangsa itu sehingga membebankan seluruh daripada perjuangan yang ingin dibawa. Sebab saya ingin sebutkan, kadang-kadang kita ada 10 perkara yang kita setuju. Baik. Okey, kita nak lawan korupsi, kita nak hadkan Perdana Menteri punya term, kita nak lawan rasuah, macam-macam 10. Tapi akan ada tiba-tiba daripada 10 tu satu ataupun dua isu yang berkaitan agama dan bangsa yang diulas oleh rakan-rakan kita yang bukan Melayu dan bukan Islam, dan melanggar garis-garis merah bangsa dan agama itu. Orang Melayu akan mudah terpacu dengan dua isu ini dan melupakan 8 yang lain. Sebab itulah kadang-kadang kita jadi rasa macam rimas. Bukan semua pun, saya banyak rakan dalam BAP yang baik pun, yang saya faham mereka bukanlah mempunyai minda yang sama, tapi 2-3 watak yang cukup bermasalah, cukup dilihat sebagai anti-Islam dan Melayu. UMNO dan Barisan Nasional dan juga PAS ambil 2-3 ni saja dan jadikan ia sebagai satu generalisasi. Namun apabila kita pula nak bercakap tentang bangsa dan agama, tiba-tiba yang ini rasis, yang ini perkauman. Dan kadang-kadang bila orang kata pejuang itu adalah parti Melayu, parti bangsa, parti perkauman. Ya, kami bercakap tentang bangsa Melayu dan orang Islam, tapi kami tidak akan, dan kami dilarang oleh perlembagaan dan agama untuk pergi bercakap tentang bangsa orang lain, agama orang lain, untuk memusuhi mereka hanya kerana berbeza agama dan bangsa. Namun dalam waktu yang sama, dalam parti-parti multiracial ini, apabila berbincang tentang isu pendidikan sebagai contoh, tiba-tiba ingin mempertahankan watak ataupun identiti bangsanya itu sendiri. Awak kata multiracial, tapi bila bab itu, kita perlu kekalkan bahasa yang sama, kita perlu kekalkan sistem yang sama. Dah, tadi kata tak nak perkauman. Bila bab ini sangat perkauman. Kalau perlembagaan sebagai asas rujukan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak pula bertutur dalam bahasa Melayu dengan yang baik. Ini menjadi persoalan. Bila kami bercakap tentang bangsa Melayu, perkauman. Bila awak tak boleh cakap bahasa Melayu dan ingin pertahankan sekolah vernakular dengan bermati-matian, awak tak perkauman pula. Kalau awak perkauman, awak tuduh saya perkauman, kita diam-diam sudahlah. Macam Tok Guru Nik Aziz dulu pernah sebut pada Syariat Jalil. Okey, dia kata Tok Guru pergi buat kempen tutup aurat di Kelantan sebagai membazir. Dan Tok Guru tanya, awak yang di Putrajaya pun buat banyak benda yang membazir. Awak membazir, dan kalau betul saya membazir, kita membazir dua sama, diam-diam sudahlah. Tapi bila kami bercakap tentang nasib ataupun isu bangsa kami, yang memang paling banyak rasuah itu adalah orang Melayu, orang Islam di Malaysia, yang paling salah guna kuasa pun orang Melayu dan orang Islam di Malaysia. Bila kami kritik, kalau kami ini rasis ataupun perkauman yang melampau, kami tak akan sentuh orang Melayu. Kami akan salahkan saja. Sebab tu saya selalu ingatkan bahawa kita nak orang Melayu nak ingin lebih kuat, lebih bermaruah adalah dengan memperbaiki diri kita. Melihat kepada kekurangan kita, memperbaiki kekurangan kita, bukan menyalahkan orang lain. Orang mungkin tunggu untuk buat jahat kepada kita, tapi as long as kita adalah satu bangsa yang bermaruah, bangsa yang kuat, bangsa yang kaya, bangsa yang rajin, kita tak akan ada terkena apa-apa musibah serangan daripada orang lain. Itu yang pejuang, khususnya sekarang Gerakan Tanah Air ingin angkat dan julang supaya semua rakan-rakan politik di Malaysia faham, dan jangan dengan membuta tuli menyerang kami tanpa ruang untuk berdialog. Saya di sini, Saudara Zawazi, saya fikir semua orang, mana parti politik, termasuk DAP ke, UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke, PKR ke, ataupun Amanah sekalipun, boleh tampil, panggil kita, khususnya saya, untuk kita berdialog. Mungkin berdebat agak katanya nampak agak negatif atau agak very offensive.
untuk faham apa yang sebenarnya GTA. Ya. Okey, berbanding dengan menyerang. Akhir sekali awak pun akan kehilangan market pengundi-pengundi orang Melayu dan orang Islam. Sedangkan anda, terutama dalam barisan pembangkitan, anda tahu bahawa awak dan kami, kamu dan kami membawa idea yang sama bagi memastikan UMNO Barisan Nasional tidak kembali ke Putrajaya mendapat majoriti yang selesa sehingga apa yang mereka ucapkan Sabtu lalu di PWTC itu menjadi kenyataan. Bayangkan, mereka akan buat sesuka hati. Sesuka hati terhadap sistem kehakiman, peguam negara dan dalam negara ini. Dia duduk sama dia diktate kami nak tu, kami nak ni. Awak Perdana Menteri, walaupun awak Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, awak kena ikut apa yang kami mahu walaupun benda itu salah. Dan itulah yang kita perlu sama-sama pastikan. Apapun perancangan kita, apapun strategi politik kita, jangan akhirnya UMNO Barisan Nasional kembali memerintah di Putrajaya pada selepas PRU 15. Nauzubillah. Baik, bercakap tentang strategi politik, Doktor, dikatakan bahawa GTA dan juga Pejuang adalah dibayangi oleh Tun Mahathir dan tidak dilihat di belakang susuk tubuh Tun Mahathir itu figura-figura lain yang dilihat dapat menggantikan Tun. Bermaksud di sini adalah persoalan yang ingin dilontarkan adalah adakah GTA ini akan mencapai matlamatnya dan Pejuang itu akan mencapai matlamat perjuangannya sekiranya kejayaan Tun. Pandangan Doktor bagaimana? Patah tubuh silih berganti. Okey, kadang-kala dalam beberapa kepimpinan itu, kerana sinar ataupun starnya itu terlalu kuat, kan, sehingga ia memberikan pihak-pihak yang lain itu lambat untuk pergi ataupun ke hadapan menjadi successor, pengganti kepada Tun. Kalau saudara Zawawi sendiri katakan, kalau saya, walaupun di luar saya boleh berdebat, di luar saya boleh melontarkan pandangan, kadang-kadang ada benda yang saya di hadapan Tun dalam perbincangan dalaman, kita pun terkelu, kan. Dan kita rasa bahawa baik aku elakkan daripada buat pandai. Kadang mungkin dia tahu tapi dia tak nak sebut depan aku, kan. Dalam hati saya bercakap. Dan sebenarnya kita ada. Kita tak boleh nak katakan bahawa langsung tidak mempunyai merit seperti Datuk Seri Utama Haji Mukhris bin Mahathir sebagai Presiden, Datuk Wira Haji Marzuki Yahya dan kepimpinan-kepimpinan yang lain. Dan dalam sebuah negara, walaupun kadang-kadang kita suka untuk membawa watak-watak muda, kan, pemimpin muda, saya suka kerana kalau begitu saya pun boleh untuk memberikan sumbangan. Tapi saya satu orang, insya-Allah sampai pada waktu bila sekalipun, saya percaya bahawa gabungan antara watak-watak muda dan juga senior itu digabungkan sekali. Digabungkan sekali. Kerana dengan kata pepatah Arab lah, pepatah moden Arab, dengan apa dia yang kita panggil sebagai hikmatus syuyukh, dengan hikmahnya orang-orang tua dan juga hamasatus syabab dan semangat energi orang-orang muda. Kadang-kadang kita yang muda, kita lajak daripada laju. Tapi bila ada orang yang sini yang berpengalaman, dia kata nanti tak sat. Dan akhir sekali kadang-kadang kita buat benda itu secara semangat dan kita balik kita fikir salah benda apa ni. Dan sebab tu ada dua gabungan. Perkara ini penting dan kita tahu perkara nak katakan Tun itu untuk dikesampingkan pun tidak boleh, dan untuk menyatakan bahawa dia perlu digunakan secara 100% tanpa orang lain pun tidak boleh. Beliau bukan lagi 79, beliau adalah 97 dan beliau juga memberikan ruang yang banyak. Seperti contoh saya bercakap ini, saya tidak perlu untuk minta izin ke ataupun even kalau kata saya salah sekalipun, so what? Mungkin ditegur dan saya perbetulkan. Kan inilah proses kehidupan, proses politik untuk kita belajar. Dan orang yang lebih senior patut faham bahawa jangan terlalu untuk kawal sehingga tak boleh untuk kita belajar daripada diri kita sendiri. Jadi jangan semua setiap langkah politik itu diatur oleh orang lain. Dan kita perlu tahu dalam hidup ini kita belajar paling banyak dan paling berharga daripada kesilapan berbanding benda yang betul. Benda itu yang kita akan selalu ingat. Kalau benda itu salah, oh yang ni aku dulu pernah salah, dah lah kena, bahasa budak-budak muda, dah lah kena camdek, kan, kena apa, kena troll dengan orang apa semua, dan kita tak akan buat benda tu lagi berbanding benda yang kita terlalu berhati-hati sehingga kita tahu apa consequences daripada tindakan tersebut. Jadi ini ruang dia. Dan dalam politik Malaysia lah, saya suka sebab ambil waktu begini, kita ada satu environment politik yang membentuk politician bukan leaders. Baik. Ini saya ingin tekankan kepada seluruh orang-orang aktivis politik. Dan ini telah pun mematikan watak-watak bagus anak muda.
kita membentuk politician, bukan membentuk leaders. Apabila kita nak buat satu keputusan, kita akan berfikir apakah orang yang mahu, bukan apa yang betul. Apa yang rakyat mahu, dan akhir sekali semua tindakan minta supaya buat bukan apa yang diperlukan. Okey? Sebagai contoh yang banyak, kalau kita fikir dalam sistem kita, anak muda kalau katakan umur hujung 20-an, awal 30 ataupun sebelum daripada 40, hampir pasti kalau dalam situasi sekarang takkan mungkin boleh untuk mereka kata, oh masuklah pilihan raya. Hanya masuk pilihan raya itu semudah itu? Tak. Yang paling penting apa dia? Duit. Adakah berani satu orang nak masuk DUN ataupun parlimen yang mana dia terpaksa untuk berbelanja? Satu orang anak muda umur 30-an, dah tentu dia bukan ada, melainkan dia anak orang kaya, billionaire, dia ada backup financial yang hebat. Katakan dia baru mulakan keluarga, ada isteri, ada anak seorang, ataupun dia ada pekerjaan, dia bagus tapi dalam sistem sektor kerajaan, dia kena letak jawatan. Bila dia letak jawatan, bukan semestinya lepas daripada itu dia akan dapat satu pekerjaan ataupun profession yang boleh untuk tampung diri dia sendiri. Akhir sekali, hanya orang-orang tua yang dah pencen dan dah stabil, rumah dah selesai bayar, kereta dah selesai bayar, tak ada hutang yang besar-besar, baru dia boleh masuk. Kerana kita tak support budak-budak ni ataupun anak-anak muda ni. Dah masuk pula turun ke nak kempen. Ingat bendera yang naik itu free naik. Poster yang tampal itu free. Kemudian kita bawa panggil jentera, walaupun tak wajib dalam hati kita nak kena belanja makan. Kalau dia datang dengan kereta ataupun dengan motor minyak, fikirlah sikit kan, takkan dia nak fisabilillah 24 jam. Itu semua kos walaupun ia tak ditekan, tak diwajibkan. Apatah lagi kami ada pengalaman di PRN Johor, Pejuang. Orang tanya, oh ada satu parti tu boleh bagi 300, Pejuang boleh bagi berapa? Bayangkan kalau pergi kat kawasan yang ini, yang Pejuang dan GTA, Gerakan Tanah Air, pergi untuk merubah dan melawan berulang kali bercakap tentang korupsi dan rasuah ini kepada orang luar bandar, sebab mereka akan tahu. Sampaikan ada yang datang program yang mana Tun ada yang sebut, oh Tun Mahathir datang mesti ada duit raya. Itu benda yang dah menjadi kebiasaan orang Melayu. Cash is king itu memang wujud. Dan sebab itulah kenapa kita bercakap, dan akhir sekali ahli politik itu mesti menjadi kaya sebab benda ni. Katakan dia anak muda, dia masuk, dia masuk dan kemudian dia kata, aku nak ubah politik ni bukan politik duit. Okey, bagus. Sekali dia sampai, dia dah dilantik ahli parlimen ke ataupun adun, dia turun ke bawah, ni YB saya nak kena ni, anak saya tak boleh nak masuk, bil api tak boleh bayar, bil elektrik, bil air, semua ni macam mana? Sedangkan itu bukan kerja ahli politik, adun ataupun MP. Itu kerja agensi kerajaan. Jalan lubang itu bukan kerja adun ataupun ahli parlimen, itu kerja JKR, PBT. Tapi semua dilonggokkan kepada mereka, dan akhirnya dia nak kena survive. Next term dia nak kena pilih. Kalau dia tak boleh selesaikan, dia akan dibuang, tak diundi. Tapi kalau dia nak selesaikan, dia kena ada duit. Maka disitulah permulaan kepada korupsi dan rasuah. Datang peniaga-peniaga, businessman, dia kata okey, bagi saya macam ni YB, saya serahkan duit bantuan untuk begini dan begitu. Awal-awal mungkin atas dasar yang baik, mutual agreement, tapi lama-lama tengok, oh yang ni boleh untuk beli rumah, untuk tambah kereta, untuk tambah bini, untuk itu dan sebagainya. Akhir sekali, sistem kita ini yang sebenarnya memerlukan kepada revamp, reboot balik yang begitu banyak. Ia bukan hanya kerana pemimpin politik itu sendiri. Dia ada dalam rasuah dan juga korupsi ini, dia ada supply and demand. Supply and demand. Bila dia mahukan, bila rakyat mahukan duit dan kita pula nakkan undi dia, kita terpaksa cari duit tersebut walaupun melalui jalan yang salah. Sebab itulah saya fikir isu berkaitan pimpinan-pimpinan, dia tidak boleh hanya sepihak, dia tidak boleh hanya kerana muda, ataupun kalau semua tua pun saya tak boleh terima macam tu. Ia perlukan gabungan, dan hampir semua parti terpaksa menerima idea tersebut. Tetapi untuk menampilkan, untuk berani menampilkan
watak-watak muda dan tempat nak bertanding tu juga winnable. Kalau dia pergi letak ni lawan dengan Aziz Rahim di Baling, lawan dengan Wakil Najib di Pekan nanti, lawan di apa Bagan Datuk, memang awak nak wajibkan dia kalah lah kan. Jadi ini yang kadang-kadang berani ataupun tidak untuk menawarkan kerusi-kerusi yang winnable dan berani ataupun tidak memahami masalah mereka, terutama tentang kewangan. Kalau katakan dia baru mulakan hidup, dia ada banyak komitmen, sekali letak jawatan tak dapat kerja yang lain, dia muflis. Yang tanggung dia seorang. Yang tanggung dia seorang. Parti kata, oh kesian, kami ucapkan bagi soothing words. Okey lah. Tapi akhir sekali yang malam tak tidur dia juga. Akhir sekali anak muda takut. Itu yang menyebabkan kita bercakap anak muda perlu anak muda. Tapi apa dia support system yang kita bagi? Kita tak berikan. Ini yang masalahnya. Baik. Saya juga bersetuju dengan itu, Doktor. Baik. Alang-alang Doktor sebut tentang PRK Johor. Okey, terlintas di fikiran saya. Sebelum ini 42 kerusi yang dipertandingkan oleh pejuang gagal ataupun hilang deposit berbanding dengan muda yang parti juga parti baru yang sekurang-kurangnya mereka dapat mempertahankan deposit mereka. Tidakkah di sini merupakan satu alamat atau petanda bahawa pejuang agak sukar diterima oleh masyarakat Melayu juga sebenarnya? Komen Doktor di situ? Pertama, inilah satu pengajaran dan pelajaran yang penting dan berat yang memedihkan bagi kami. Tak boleh untuk dinafikan. Dan kami juga alhamdulillah ada wakil daripada muda. Cuma untuk kalau kita ingin jujur dalam buat perbandingan, pertama kerusi yang ditandingi itu bukan kerusi luar bandar. Oleh muda, dan muda pun tidak mereka tahu kat mana kekuatan dia. Dia takkan pergi lawan di kawasan-kawasan ceruk-ceruk di kawasan Felda secara dalam amount yang besar. Mungkin ada satu dua kerusi yang mereka tandingi ada pecahan daripada Felda. Okey. Dan ini kalau kita tidak mulakan dan kita tak belajar, kita tidak akan pernah tahu. Try and error. Dan untuk satu parti yang ketika kami masuk PRN Johor ketika itu, sebab kami setahun cukup, parti kami didaftarkan secara rasmi adalah bulan 7 yang lalu. Jadi kami masuk sebagai satu parti yang sangat-sangat muda, paling muda, iaitu paling muda kata itu muda, tak cukup dengan setahun. Dalam keadaan PKP, tidak ada siapa yang boleh untuk bergerak secara fizikal. Itu antara pilihan raya negeri dan PRK yang agak lebih bebas berbanding dengan Melaka. Jadi nak kata tolak ataupun tidak, itulah yang membawa kepada titik tolak GTA perlu untuk ditubuhkan. Dan kita tidak hanya membawa nama pejuang tetapi merangkul. Ingat, GTA ini bukan hanya parti politik. Ia melibatkan NGO dan juga orang perseorangan. Ada orang-orang profesional yang hadir dan juga support dan join pada kami kerana mereka kata, okey, GTA tidak mewajibkan masuk parti politik sebab saya tak nak masuk parti politik bagi dia. Dan ada orang yang pandang rendah tentang NGO. Pada 1948, ketika awal sebelum kemerdekaan, UMNO ditubuhkan melalui perkumpulan NGO Melayu yang bersidang di Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Mereka ada di situ. Mereka kumpul kerana rasa marah terhadap Malayan Union, yang mana bangsawan Melayu ketika itu dah dengan free menyerahkan kepada British. Orang-orang Melayu melalui NGO mereka datang ke Kuala Lumpur dan memutuskan untuk menubuhkan satu parti politik. Maka jangan pandang rendah terhadap NGO, sebab kalau kita tengok market di Malaysia, voters majoriti mereka tidak berparti. Kadang-kadang yang nama dalam parti itu pun sebab orang letak nama dan dia pun tak tahu bila saya pergi mendaftar. Dan market ini tak pernah disentuh dan diambil untuk dijadikan sebagai voters kita. Dan kita ada satu cabaran. Dia boleh jadi ahli parti tapi dia tak turun mengundi. Dan ada orang Melayu kalau kita lihat dalam PRN Melaka, PRN Johor tak turun mengundi. Ini masalah. Kita tak kisah kau nak mengundi siapa sekalipun, tetapi di sini dia langsung tak mengundi. Yang ini amat membimbangkan, dan kita harap bahawa semualah parti politik kalau ingin melihat kepada Malaysia yang lebih baik,
memberikan convince orang Malaysia, khususnya orang Melayu bagi kami, untuk keluar mengundi, untuk menatijahkan apa yang mereka ingin lihat pada negara. At the end of the day, mereka yang tak keluar mengundi, yang sekarang semua dah boleh mengundi, undi automatik, anda tidak mempunyai bertanggungjawab moral untuk pergi mengkritik kerajaan apabila kerajaan membuat keputusan. Sebab waktu nanti adalah waktu anda marahkan isu itu, isu ini, akhir sekali apa yang berlaku? Anda juga terkena. Bukan kami yang mengundi kena, anda yang tak mengundi pun akan terkena dengan apa yang dibuat polisi dan dasar-dasar kerajaan yang dibuat kepada Malaysia keseluruhannya. Baik. Soalan terakhir, mohon pandangan daripada doktor tentang apa yang telah pun berlaku pada Sabtu lalu apabila Presiden UMNO katakan menghimpunkan pemimpin-pemimpin mereka di PWTC, tetapi yang paling menyakitkan rakyat Malaysia, saya pasti banyak, kalau kita lihat dalam media sosial apabila dibentangkan tentang itu, terlalu banyak komen-komen yang mengatakan bahawa perkara ini tidak sewajarnya berlaku. Okey, kalau kita lihat di sini, sebagaimana doktor juga katakan tadi, seolah menyanjung seorang penyamun pesalah seperti Datuk Seri Najib Tun Razak itu, dan apa yang paling tidak boleh diterima adalah apabila institusi kehakiman dan juga dikatakan berdebat tentang isu peguam negara, kerajaan yang mentadbir berhak untuk memilih siapa yang mereka nak dan sebagainya. Ia sangat-sangat sensitif dan tidak wajar dilakukan, apalagi yang bercakap itu adalah seorang peguam. Baik, pandangan doktor sendiri di sini, kalau kita lihat apa yang berlaku ini, apa yang doktor ingin berkatakan tentang apa yang berlaku pada Sabtu lalu tentang penyanjung dan penyamuk itu, dan satu lagi apabila dikatakan bahawa Zahid mengeluarkan kenyataan tanpa mendahului mahkamah. Zahid mengatakan bahawa segala apa pertuduhan yang dihadapinya 87 itu adalah kerana dendam politik, dan ada juga mengatakan bahawa ia merupakan sesuatu rintitan peristiwa apabila ia pernah diugut oleh Tun M sebelum ini. Baik. Soalan terakhir saya. Okey. Pertama, secara short, secara pendek saya katakan UMNO tidak berubah dan tidak pernah mahu berubah. Baik. Itu adalah apa yang saya boleh simpulkan. UMNO tidak berubah dan tidak mahu berubah. Sebelum daripada saya nak komen ke Zahid, saya ingin katakan orang yang paling saya kecewa adalah Datuk Seri Azalina Osman Said. Ya. Apabila selama setahun yang lalu beliau dianggap sebagai seorang reformis dalaman terhadap isu perundangan di Malaysia, betul. Institusi parlimen. Institusi parlimen berdiri dengan secara terbuka menyatakan, saya ini adalah ketua bahagian 20 tahun lebih. Saya nak lantik sesua ke bendahari itu adalah orang saya. Jadi kita dari kerajaan kita akan lantik orang kita. Dia bercakap tentang ketidakberpihakannya peguam negara sebelum ini, memecahkan antara peguam negara dan peguam cara. Bagus. Tapi tiba-tiba untuk membela Najib si penjenayah dan penyamun ini, untuk mungkin berfikir tentang survival dia dalam PRU 15 nanti PM ataupun Presiden Parti kena sign watika, dia mengeluarkan perkataan begitu. Baik. Ini adalah sangat memalukan, sangat mengecewakan bagi seorang yang dianggap berjiwa besar dan mempunyai pandangan yang objektif dalam urusan politik negara. Kedua, apabila apa sahaja yang Zahid ini terbukti ataupun selalu kantoi bercakap tidak benar. Dia tuduh tentang Tun berkaitan dia ada satu IC Tun yang menunjukkan nama dia bukan berbangsa Melayu. Sampai ke sudah dia tak boleh nak buktikan. Time tu dia Menteri KDN dan Timbalan Perdana Menteri. Okey. Dia kata dia jumpa dengan penderma 2.6 bilion Datuk Seri Najib daripada Putera Arab. Penghakiman Saman Fitnah, Kit Siang dan juga Apandi Ali, hakim telah menetapkan bahawa pertemuan itu tak wujud. Tak pernah wujud dan watak itu tidak pernah muncul pun. Tiba-tiba dia bawa satu lagi komedi dengan penipuan mungkin bahawa Tun Mahathir mendesak supaya dia tutup UMNO dan ini pendakwaan terpilih. Okey, for the sake of argument, katakan betul. Tun bukan orang yang boleh untuk merekayasa bukti-bukti dalam mahkamah itu. Tun bukan orang yang memegang akaun yang menerima duit daripada UKSB, yang menerima duit ratusan ribu dolar Singapura. Bukan Tun orang yang pergi ambil duit Yayasan Akal dan Budi yang dikhususkan untuk anak yatim dan orang miskin dan membeli sebuah hotel di Bali dan dihadiahkan kepada anak perempuan kesayangan. Bukan Tun yang buat. Kalau anda, sebab itu adalah satu gambaran yang untuk defamation terhadap Tun.
Okey, kalau katakan awak benda tu betul lah kader kan, yang jenayah yang awak buat itu bukan orang lain boleh buat. Macam Najib, bukan Tun yang boleh ambil duit SRC yang datang daripada kumpulan wak masukkan dalam SRC, kemudian masuk ke awak, dan bukan orang lain yang paksa Rosmah untuk membeli hadiah untuk isteri bekas Perdana Menteri Qatar, dan bukan paksa Najib untuk beli jam tangan sampai 500,000 sebab Rosmah merajuk. Bukan. At the end of the day, apa pun yang awak buat, awak duduk dalam mahkamah, awak tak boleh ribat fakta-fakta itu. Awak boleh gambarkan sebab dan musabab kenapa ia dilakukan, tetapi faktanya awak belanja duit tersebut. Awak terima duit UKSB. Dan itulah yang akhir sekali kita kata Zahid ini UMNO lah, yang satu watak dalam UMNO, pemimpin UMNO yang tidak mahu berubah, yang memang sama sekali tidak boleh dipercayai. Kalau benar Tun buat, yang ini semua orang kata tentang kekayaan Tun, tentang Tun masuk campur, buat dakwaan. Tun telah melawan 4 Perdana Menteri secara berbeza, Pak Lah, Najib, Mahyudin dan juga Ismail Sabri. Mereka berempat ni Perdana Menteri, dan Najib yang paling jahat ketika itu memulakan balik forex, dan akhir sekali dapatan daripada forex itu pun tidak boleh digunakan oleh AG bagi mendakwa Tun Dr. Mahathir. Saya bagi tahu secara jujur lah, saya katakan bahawa sekiranya ada apa-apa bukti siasatan yang menyatakan salah guna kuasa terhadap Tun Dr. Mahathir, sila buat siasatan dakwaan dan dakwa Tun di mahkamah. Dakwalah beliau di mahkamah, dan sekiranya betul Tun memang bersalah, saya akan berlepas diri daripada dia. Kerana yang salah adalah salah. Dan itu pun bila saya tanya kepada Tun Dr. Mahathir secara peribadi, dia kata okey, nak saman-saman saya, nak dakwa saya. Dan dakwalah dia. Dan awak ada seluruh jentera negara, jentera kerajaan untuk menyiasat dan mendakwa Tun Dr. Mahathir. Sila buat. Kalau semua orang macam tu, kita pun boleh tuduh sesiapa sahaja kan. Sekarang tapi dia berada di side pembangkang. Boleh diganyang, boleh dilakukan apa sahaja oleh kerajaan. Tapi awak buat tak? Awak tak buat. Kenapa awak tak buat? Dan bila kami meneruskan pendakwaan, dan pendakwaan itu boleh dibuktikan, bukan sahaja Mahkamah Tinggi, bukan sahaja Mahkamah Rayuan, tetapi Mahkamah Persekutuan 9 secara sebulat suara. Bukan Mahkamah Persekutuan tu 3-2 menang, tak, 5 secara ijma', solid. Tiba-tiba, oh ini pendakwaan terpilih. Okey, kalaulah pendakwaan terpilih itu salah, tapi pendakwaan terhadap awak ada merit ataupun tidak? Ada merit. Kalau pendakwaan terpilih itu salah, okeylah, nanti kita boleh dakwa yang lain-lain. Tapi pendakwaan terhadap awak itu sendiri ada merit ataupun tidak? Ada. Dan awak sangkut. Awak sangkut. Jadi apa masalah yang mengatakan bahawa oh Tun buatlah begini? Okey, kalaulah dia betul buat, yang which is tidak, sama sekali tidak, awak tetap sangkut. Itu jawapan saya. Wallahualam. Baik, terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kita dalam Berani Jawab. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Dr. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Berani Rancangan. Jumpa lagi minggu depan dalam Berani Jawab. Assalamualaikum. Selamat malam. Berani.